بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرات الرشاد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dengan limpah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayah, yang mana dapat sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di majlis ilmu, majlis yang sentiasa didoakan oleh para malaikat, dan yang mana kita menghadiri majlis-majlis ini bukan semata-mata untuk mengetahui akan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu yang kita dapat supaya dapat kita amalkan. Apa gunanya kalau ilmu itu tidak diamalkan? Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kata Syekh Ibn Raslan dalam Matazubah, fal amalu bil ilmihi, bahawasanya orang yang beramal dengan tanpa ilmu itu, maka amalannya tidak memberi apa-apa manfaat. Dan begitu juga wal alimu bi ilmihi lam ya'malam, dan orang yang ada ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, lam ya'malan, maka mu'azzabun min qabli ubadil wasal, maka mereka akan terlebih dahulu diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah akhir penghujung kita, iaitulah hari akhirat, yang mana hari akhirat ini ialah hari yang mana tempat Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengadili, nak menghukum akan segala hambanya, yang mana hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beramal dengan amalan yang untuk bekal akhirat, dengan amalan yang soleh, maka amalan itulah menjadi bekal akhirat mereka. Kalau sekiranya amalan yang dia buat di atas muka dia, yang khija yang dia buat, maka pekerjaan itulah mana menjadi binasa bagi diri seseorang itu. Jadi alhamdulillah, hari pada malam ni kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita, dapatlah kita sama-sama berada majlis ilmu, mendengar dan belajar akan majlis, akan ilmu agama ini, supaya menjadi bekalan kita untuk hari akhirat, supaya tidak akan menyesal di kemudian harinya. Dan insya-Allah kita tengok pada muka surat 76. Tak 76 tak. Kita ada kitab. Tak. 76. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
apabila masuk waktu isyak, sudah selesai daripada azan dan doa, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak 4 rakaat atau menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Ni dia nak royak kepada kita. Imam Ghazali ni bukan royak saja dak lah. Dia pesan kepada kita di dalam kitabnya, hak ni ialah jalan yang bagi seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala nak menambah bekal akhirat. Nak menambah bekal akhiratnya mana? Salah satu daripadanya perkara nak menambah bekal akhirat, mana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitulah apabila masuk waktu isyak. Maghrib ibu beritahu dah. Mana kata tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa, kalau nak kira hitung di segi amalan ni, kita boleh buat semua. Nah, tiap-tiap masa, tiap-tiap detik. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu zikran katsira, wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, hendaklah kamu sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Mana sentiasa ni sokmo, mana tiap-tiap hari dia kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagu mana ingat Allah Ta'ala, dia telah mengerjakan akan amalan. Maka setengah daripada amalan yang diberitahu Imam Ghazali di sini ialah amalan yang nak menambah kita akan bekal akhirat. Bukan amalan saja-saja dak lah. Maka apabila waktu isyak nak buat benda kau, lepas waktu isyak, lepas habis ngajar ada kuliah, dengar kuliah, lepas habis kuliah, bila masuk waktu isyak nak buat benda kau, kalau orang dah lepas isyak kau, kedai teh mana ni, kedai kopi mana ni, ada pun Imam Ghazali dia suruh kita buat amal ibadat. Tu kita lah. Panggil bahawasanya ni pesanan Imam Ghazali nak menambah. Kalau kita berasa diri kita kurang banyak amalan hak kena buat, maka kita tambahlah. Maka dia kata bahawasanya lepas daripada masuk waktu isyak dan sudah selesai azan dan doa, mana maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isyak 4 rakaat. Ni qabliyah isyak lah. Qabliyah isyak, lepas daripada sembahyang isyak, lepas daripada wirid, lepas daripada berdoa. Amal kata qabliyah isyak ni sebelum daripada, lepas daripada azan. Lepas daripada azan, sebelum daripada orang nak qomat, maka disunatkan panggil kita sembahyang pada ketika itu. Dikatakan sunat qabliyah isyak. Berapa rakaat? Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tapi ada nak 4 rakaat juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana untuk menghidupkan waktu antara azan dan maghrib. Sebab apa kena hidup ni waktu azan dan maghrib ni? Kerana waktu antara azan dan maghrib ni dia ada kelebihan. Maka kata Nabi, maka kelebihannya sangat banyaklah. Kelebihan nak kira waktu antara azan dan maghrib ini sangat banyak. Iaitulah setengah daripada doa. Apabila kita minta, kita nak memperkenankan doa supaya Allah Ta'ala memperkenan, Allah Ta'ala mengkabulkan doa kita, setengah daripadanya iaitulah waktu antara azan. Lepas daripada azan, tak kira lah lepas daripada azan subuh ke, lepas azan zuhur ke, maghrib ke, isyak ke, asar ke, mana doa antara azan dan iqamah, apa tengah-tengah tu. Tengah-tengah tu. Bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, kata Nabi, inna du'a bainal azani, bahawasanya doa antara azan ni, antara azan wal iqamati dan iqamah, la yuradu, tidak ditolak, tak tolak. Mana kata Allah Ta'ala akan terima permohonan hambanya. Sebab itulah doa kita nak minta, mana minta lah, ada kalau dok oleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Dan syarat doa lagi, dok mesti kena doa kuat-kuat. Doa dengan suara perlahan pun tak apa. Bahkan dan lagi pula banyaklah adab-adab ketika kita nak berdoa ni.
Kita nak minta pada Allah Ta'ala, dia ada adab dia juga. Bukan dengan Tuhan, dengan orang pun ada adab juga. Nah, kita pergi rumah orang, kita nak pinjam duit misalnya. Nak pinjam duit. Orang panggil pergi minta mana? Wang minta duit sekian. Orang panggil tak ada beradab langsung. Orang duk tengah makan ke, orang duk tengah pergi minta duit celah-celah tu. Orang panggil tak ada adab. Kurang adab. Orang pun kata, dia ni tak ada arah minta, orang panggil duk kena cara. Orang minta apa kurang ajar. Dah minta dah, sindir pula. Mana orang panggil minta apa tak kena adab, kadang adab bagi. Maka berapa telah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi lah kita kena beradab. Kena belajar adab. Sebab Nabi kata bahawasanya al-adabu faqal ilmi. Bermula adab ini terlebih tinggi daripada ilmu. Orang ni walaupun dia ilmu banyak mantara mana pun, kalau kurang adabnya kurang, maka terkadang dia ni martabatnya rendah. Sebab apa Nabi SAW ditinggi ke Allah Ta'ala? Salah satu daripada kerana adab, kerana akhlak yang baik. Maka di sini nak tunjuk pada akhlak. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka orang yang berdoa pada ketika azan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Maka adab pada ketika berdoa ni, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, berapa? 10 perkara. 10 perkara adab pada ketika berdoa. Ni kena ingatlah apa yang adab-adab tertentu. Sini boleh jadi apa yang ingat belaka, tak tulis pun tak apa. Maka dia kata bahawasanya adab pada ketika mana baik ketika berdoa itu ialah salah satu daripadanya, mana iaitulah berdoa pada tempat yang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa pada tempat, berdoa pada masa mana iaitulah berdoa sebaik-baiknya ia memilih waktu yang mulia untuk memanjatkan doanya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak minta dengan Tuhan, minta sungguh-sungguh. Tak bukan minta sambil lewa. Ada ke orang minta sambil lewa. Lepas tu pas mulalah dia kata warna Tuhan tak mau berkenan. Tapi dia minta sambil lewa, tak minta sungguh. Maka dia kata sebaik hak pertama, adab yang pertama iaitulah pada kita nak minta doa ni, iaitulah memilih waktu yang mulia, waktu hak molek lah. Maka seperti mana waktu yang untuk memanjatkan, untuk kita berdoa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana waktu wukuf di Arafah. Kalau orang pergi Mekah lah, orang pergi haji, pergi haji pergi wukuf di Arafah pada hari bulan Zulhijjah, mana 9 Zulhijjah. Maka pada ketika wukuf di Arafah, dia mohon pada Allah Ta'ala pada ketika itu pada setahun sekali ataupun pada bulan sebulan sekali, mana iaitulah pada bulan ataupun pada bulan Ramadan. Mana di antara bulan-bulan yang lain ataupun bulan Ramadan, banyak kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Ramadan ni bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dilipat gandakan ganjaran bagi orang yang melakukan ibadat di dalamnya. Ataupun lagi pada hari Jumaat, dari hari-hari yang lain dalam masa seminggu. Ni orang panggil lama ada, dan juga hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang dituntut, setengah daripada hari yang dimustajabkan. Hari yang molek sekali kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperkenankan. Dan juga pada waktu tengah malam, iaitulah waktu masa malam hari, mana waktu qiyamul lail, waktu pertengahan malam. Waktu tengah malam ni lah waktu yang dimustajab. Kerana waktu itu apabila seorang bangun daripada tidur, hal keadaannya bersih, hal keadaan suci. Mana bila orang tidur, dia bangun, otak dia tak mikir dia dah. Otak dia dah akan tenang, tak serabu ham dia apa. Bangun tak apa, tak serabu. Maka pada ketika itulah akan datangnya keikhlasan pada seseorang untuk melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila adanya keikhlasan itu, apabila orang ni pergi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka waktu inilah waktu yang paling terbaik. Di mana Allah Taala kata
wabil asharihum yastaghfiruna, dan pada waktu-waktu tengah malam mereka memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, pembantu yang terbaik. Ini adab pertama. Adab yang kedua lagi iaitu hendaklah ia mencari ketiga dalam keadaan baik, seperti masa panggil masa yang baiklah, masa yang terbaik. Mana iaitu masa mendirikan sembahyang fardu dan sesudahnya. Waktu hak baik tu lepas daripada sembahyang fardu, nak lepas daripada sebelum daripada sembahyang fardu. Mana antara azan dan qomat, sebelum daripada sembahyang fardu dan lepas daripada sembahyang fardu kita dak buat wirid. Nak kita buat wirid itu ambil daripada ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut, nak fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Allah taala suruh apabila selesai kamu daripada sembahyang, maka hendaklah kamu berzikir. Kamu berzikir, kamu bertasbih, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dak lari dulu. Tak. Maka ni mana walaupun perkara sunat tapi dituntut oleh Allah taala. Allah taala suruh kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak ni bagai adab. Jangan mana nak bila sembahyang maka dimulai dengan istighfar, dengan berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ni waktu-waktu yang terbaik. Nak waktu ni lah hak paling ringan sekali budak nak buat ibadat. Kalau waktu lepas sembahyang kau dan naik bangun, bikah naik bangun, tak molek ada dah orang nak zikir, ada dah orang nak istighfar, ingat alhamdulillah. Tapi bila waktu sembahyang ni, lepas daripada sembahyang, mana dia mudah. Dak gimana dak ingat mana apa ni dalam keadaan kerehatan. Tak banyak memikir dia. Waktu panggil tak ada kesibukan lagi. Maka sekurang istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya iaitu hendak menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Ketika memohonkan sesuatu doa, mengangkatkan tinggi kedua belah tangan sehingga boleh terlihat bahagian ketiak. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdoa, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengangkat dua belah tangannya waktu berdoa, tidak melaikan sesudah disapuhkan dengan kedua belah tangannya. Apa Nabi dan lagi Sayyidina Abu Abbas kata bahawasanya mana Nabi akak doa ni, mana kata betul-betul mohon pada Allah Ta'ala, dia akak mana? Akak siapa tinggi, siapa nampak tiuk ni. Dan lagi pula ngadap muka kepada kiblat. Panggil doa ni, panggil doa kita nak Allah Ta'ala perkenan doa kita. Dan doa pula bahawasanya mana kemudian selesai berdoa ia sapu muka pula, sapu dua muka, nak belah tangan itu ke muka. Seperti mana Sayyidina Umar dia kata bila tengok Nabi SAW, bila lepas Nabi doa, Nabi sapuh akan keduanya muka, nak kedua tangan ke muka. Tapi ada orang yang tambah sapuh muka. Dia kata benda ni tak ada, benda ni tak molek, nak menemui doa lah macam-macam lah. Tapi terkadang benda tu mana ada keberkatan. Kadang doa tu kalau Allah Ta'ala memperkenan, jadi molek, jadi Allah Ta'ala perkenan, maka jadilah kita ni orang yang baik, orang yang Allah Ta'ala perkenan akan segala doanya. Ini sebagai adab lah. Bukan kata kalau dah buat dosa dak adab doa ni. Kerana apa panggil doa ni ad-du'a umurul ibadah, bahawasanya doa ni lah mana otak ataupun bahawasanya kepala, itulah inti segala ibadah. Ibadah nak boleh hasilnya ibadah mana? Iaitulah dengan berdoa ni lah. Dan juga doa Nabi kata ad-du'a saiful mu'min. Berdoa ni lah sepedang bagi orang mukmin. Bila kita tengok orang-orang beriman ditindas, bila tengok orang-orang beriman diseksa, lalu kita tak ada daya dan upaya, maka lagu mana kita nak buat? Maka dengan berdoa memohon pada Allah Ta'ala. Ni tanda ingatan kita pada orang yang beriman, pada orang mukmin, pada sahabat-sahabat, pada saudara-saudara kita. Ni masa kurang-kurangnya berdoa. Kerana berdoa ni lah mana yang terkadang dengan doa ni Allah Ta'ala memperkenang boleh meruntuhkan akan
tak bahtera dan tentera tak kafir dengan sebab doa ni. Tak. Dan katanya lagi yang seterusnya pula, iaitulah yang keempat, hendaklah merendahkan suara antara perlahan dan kuat. Di mana Siti Aisyah radhiyallahu anhu dalam memberikan penerangan tentang maksud ayat ialah wala tajhar bi salatika wala tukhalfit, dan janganlah engkau mengangkatkan suaramu dalam semayang, dan juga janganlah pula merendahkan sangat. Mana apa ni, kalau orang yang semayang, apa ni, semayang yang bukan disunatkan nyaring, maka apa ni, dia disunatkan nyaring, disunatkan tidak menyaring, disirkan seperti zuhur, asar, itu maka kita tidak sirlah, baca dengan perlahan, tidaklah terlampau perlahan dan tidaklah terlampau kuat, apa ni, pertengahan. Kerana Nabi kata khairu umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan, tak kuat sangat, tak apa ni, tidak kuat sangat, dan juga tidaklah tidak kuat sangat dan tidak terlampau perlahan sangat. Tetapi kalau buat satu amalan, tak seperti kita berwirid, kalau terlampau kuat sangat, mana siapa menjadi ganggu orang belakang, orang semayang, bawa jadi dosa pula, jadi haram pula. Tapi tengok keadaan lah. Kalau tengok tak ada orang semayang tu, tak apalah. Tetapi dia kata doa ni sebaik-baiknya dengan sir lah. Kalau kita doa seorang lah, kalau semayang doa minta ramai-ramai, baca kuat lah. Kuat secara mana? Kau dah kata we dengar belaka, supaya mereka faham. Doa sekian-sekian orang amin. Terkadang dengan amin ramai-ramai ni Allah Ta'ala memperkenan. Dan lagi pula seterusnya, yang kelima, jangan sampai ia memaksakan dirinya dalam berdoa dengan bersajak-sajak, dan sebaiknya janganlah sampai melampaui doa maksud, doa yang dihafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dikhawatirkan ia akan melampaui batas dalam berdoa, lalu ia meminta apa yang tak patut dimintanya, tak minta tak sepatut. Sebab itulah kita nak berdoa sebaik-baiknya doa yang maksur, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak minta doa hak kita nak rakis sendiri boleh, takut jadi mengarut. Minta pelik-pelik, minta siapa memaksa Allah Ta'ala. Ya Allah, bagilah aku kesenangan, bagilah aku gini, nak bagi belaka. Nak belaka apa ni? Siapa paksa Allah Ta'ala, jadi jahat adab pula. Minta tu betul dah, Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum, hendaklah kamu minta dengan aku, maka aku akan memperkenan. Tapi minta ni mana? Minta siapa paksa Tuhan, ya Allah berilah aku ilmu, berilah aku kekuatan, berilah aku rezeki yang melimpah ruah. Panggil minta dengan Allah Ta'ala. Tapi minta siapa paksa, ya Allah kalau mu tak bagi ni, tak tahulah nak buat guna ni. Minta panggil jadi paksa Tuhan. Kalau mu tak bagi ni, jagalah mu. Misalnya ayat gitulah. Ni teruk lah ni. Dia ni hamba Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, paksa Tuhan pula. Ni tak jadi. Kita minta, kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batulah doa bila kita minta, mana minta doa yang maksur. Doa maksur ni doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau doa yang mana atau doa yang tak maksur. Doa yang tak maksur ni doa yang tak diajar Nabi, tapi dibuat oleh mana daripada para alim-alim ulama. Orang panggil orang ahli dalam medan ni. Kita nak reka ke tak boleh, sebab kita tak tahu. Melainkan kalau makna tu makna yang baik, ada kebaikan, maka doa ni tak mestinya dengan bahasa Arab. Kalau kita reti bahasa Melayunya, minta ya Allah apalah dosa aku ni Allah, nak minta Allah berharap sangat ni, dalam bahasa Melayu pun Allah Ta'ala perkenan. Allah Ta'ala pun mana mendengar, walaupun bahasa Melayu, kerana bahasa dia buat. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Kemboja, bahasa Bangla, Nepal, tu hang buat belaka bahasa dokan, dia tak faham. Dia faham belaka lah segala bahasa sana tu. Ni pada kita berdoa lah. Dan seterusnya katanya lagi, hendaklah berdoa dengan penuh perasaan rendah diri. Yang keenam, kena bila kita minta doa pada Allah Ta'ala,
dengan keadaan rendah diri, berasa hinanya diri. Ya Allah, hamba tidak mampu nak buat ni segala perkara ni, kalau tidak dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, maka benda ni tak boleh buat. Merendah. Mana bukan metok mulut saja, hati pun memohon juga. Nak ada ke orang baca hati dok tengok tak lain. Nah, hati dok ingat mana? Tak lupa. Hati dok ingat mana? Mana orang panggil pula perhatian. Panggil hati ingat lain. Apa dak jadi? Nak Tuhan nak muka nang mana? Batu bila doa pada Allah Taala, mana? Hati pun sentiasa merendah diri. Bukan merendah diri siapa rekod kepala dak begitu dah. Ada ke orang dak siapa rekod kepala Allah. Dak dapat hak tu lah merendah diri mana? Hati saat itu. Dan lagi pula adanya lagi mana? Bahawasanya Nabi pada kita berdoa, dia mengangkat tangan dan kepalanya, merendahkan kepalanya. Tak ada Nabi angkat gitu, tak ada. Ada orang nampak nak supaya doa dia kena gua gini. Akak pengok lang. Sedangkan doa kiblat ada 3. Kiblat yang pertama ialah kiblat hati. Hati ni, kalbu kita pun ada kiblat. Mana kiblatnya? Yakni hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiblat yang kedua, kiblat batu semayang. Mana? Dada. Walaupun dada belok sikit je kena tepuk orang, maka batas semayang. Dada. Kiblat doa mana? Iaitulah tangan nadah ke langit. Bukan kata Tuhan duduk di langit. Dipaham kata Tuhan duduk di langit. Ni sesat ni. Tuhan mana? Tuhan duduk di langit. Tak boleh. Walaupun Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, tapi kita tak tahu apa murad makna Tuhan tu. Tapi kita pegang kata Tuhan ni bukan Tuhan jenis pasal kita ada duduk ada tempat ada. Cuma tu main sebagai kiblat. Supaya orang menghadap Kaabah lah. Mana menghadap Kaabah? Tuhan duduk Kaabah ke? Tak ada, bukan Tuhan duduk di Kaabah. Apa panggil sebagai kiblat. Allah Ta'ala menjadikan satu kiblat yang mana seluruh umat Islam, sama ada bukan Malaysia saja, seluruh dunia ni menghadap situ belaka. Nak menyatakan bahawanya umat Islam ni bersatu hati walaupun di mana juga dia ada sekalipun. Mana dalil tu? Allah Ta'ala mengatakan Kaabah itulah kiblatnya. Kalau paling kau lain, tak sah semayang ibadat dia. Bukan kata Tuhan duduk situ. Itu sebagai kiblat, nak menyatakan satu. Dan yang seterusnya iaitulah adab yang ketujuh, iaitulah katanya hendaklah bersikap tetap dalam doa dan meyakini bahawa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, yakin, mengharap bahawa doa hak dia pohon ni Allah Ta'ala terima. Bukan kata ikut dia lah Tuhan. Mengharap yakin. Seperti mana? Seperti janganlah seorang kita kata bila berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku kalau sekiranya kamu menghendaki. Tu tak boleh. Kalau mu nak mengapunlah Tuhan, mu tak ampun sudahlah. Macam gitu lah. Tak boleh gitu dah. Kita bila kita minta dengan Tuhan, minta sungguh, yakin sungguh. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Aku mengharap sangat mu ampun dosa aku ya Allah. Bukan kata insya-Allah jika kamu dah kira. Sebab tu kalau orang tanya, siapa dia panggil, adakah kamu orang beriman? Insya-Allah. Tak boleh. Kerana beriman ni benda Allah Taala suruh. Apabila Allah Taala suruh, ada bang, ya kami beriman. Tapi nak insya-Allah ni ada tempat-tempat dia lah. Ni main insya-Allah semata tak kena juga. Gua ni apa panggil nak masuk syurga, insya-Allah masuk syurga. Ambuhlah kena yakin. Dak nak sungguh masuk syurga ni, bukan insya-Allah dak lagi. Melaka pada tempat-tempat hak kita janji tu boleh dah. Kita janji pada orang. Sebab itulah kata Ibn Abbas, hendaklah seseorang itu mana dia mengatakan insya-Allah pada ketika berjanji. Lalu bila tak dia berjanji, dia tidak mengatakan insya-Allah, maka terkadang kalau kira dia tidak tidak buat apa hak dia janji, maka dia telah memungkiri janji. Maka orang ni setengah daripada sifat orang yang munafik. Bila berjanji, dia mungkiri janji. Janji orang, malam ni lagu mana boleh pergi tak?
Nak malam ni orang panggil ada orang mengajar ni boleh pergi tak? Dia kata boleh pergi. Dia pergi. Ataupun malam ni malam esok orang panggil orang nak pergi kenduri salah. Nak pergi menikah ni ke mana? Boleh pergi. Tapi tak ada kata insya-Allah. Tiba-tiba tak boleh pergi. Maka orang ni telah memungkiri janji. Sebab itulah kita kena kait dengan insya-Allah. Kalau sekiranya seandainya kita insya-Allah tu bukan insya-Allah niat, ada ke orang insya-Allah ni memang tak mau pergi dulu lagi. Memang tak mau pergi lagi. Insya-Allah lah pergilah kena-kena pun. Tapi apa insya-Allah tu tak jadi. Apa panggil insya-Allah ni memang niat dia nak pergi. Niat tu dia kena pergi. Tapi dia kait dengan insya-Allah, tiba-tiba tak boleh pergi, maka tidak dikatakan orang ni memungkiri janji. Sebab tu kita nak janji orang tak termasuk daripada golongan orang yang munafik, bersifat dengan munafik. Bila kita berjanji dengan orang, maka kita kena kait dengan insya-Allah. Seperti mana kisah daripada seorang apabila dia nak buat satu-satu perkara, dia orang hebat, nak buat satu istana. Maka bila dia buat istana sana itu, tiap-tiap hari dia buat, dia kait dengan insya-Allah. Maka perbuatan tu ni Allah Taala izin jadi benda tu. Tapi oleh kerana benda tu dia biasa buat dah. Dia boleh buat dah, kerana kata boleh dak welding tiang besi dia kata boleh sampai bimbang Tapi oleh kerana terkadang pun tak boleh buat pada hari tu. Jadi tak tahu kan ni tahu. Tak boleh nak buat. Jadi masalah ni bermacam-macam masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebagai hamba Allah Taala kena sentiasa bergantung, walaupun benda tu kita buat benda pandai sekalipun. Walaupun benda tu pandai buat. Mana buat tiang pagar? Sayang, orang main wedding, buat wedding. Mana buat pagar boleh tak? Kata boleh. Tiba-tiba tak boleh habis. Panggil jadi nipu dosa tu. Dan lagi pula katanya lagi yang ke-9, hendaklah dia lagi pula hendaklah ia memulakan doa itu dengan sebutan nama Allah. Kita nak berdoa lagi, hak mula adab yang pertama sebut nama Allah mana? Alhamdulillah. Dan yang keduanya selawat kepada Nabi. Hak ni kita tak boleh tinggal. Hak ni tak boleh tinggal. Minta pada Allah Ta'ala, mula-mula kena puji Tuhan. Lepas tu selawat kepada Nabi. Kerana Nabi inilah orang yang akan memberi syafaat kepada kita. Dan yang ke-10-nya, mengerjakan adab kebatilan. Mana adab semua doa itu bertaubat dan menghinakan segala macam penghinaan serta menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuh hati. Yang ke-10 iaitulah punca, iaitulah dikabulkan Allah Ta'ala segala doa, iaitulah hati kena betul-betul bersih. Kita minta, ya Allah apalah dosa aku sekian-sekian, barulah kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila bertaubat, kerana terkadang hijabnya doa setengah daripadanya apabila dosa masih ada pada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata doa setengah daripada doa yang paling mustajab, iaitulah doa antara azan dan iqamah. Maka lepas waktu isyak, dia kata sudah selesai azan doa, maka kerjakan sembahyang qabliyah isyak 4 rakaat untuk menghidupkan waktu antara azan dan iqamah. Maka kelebihannya banyaklah. Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat, dan baca olehmu pada rakaat yang pertama akan surah sajadah. Ingat belaka ni sajadah tak? Rakaat pertama mana disunatkan kita bila kita mengerjakan sembahyang qabliyah ba'diyah isyak, mana iaitulah dengan dibaca surah sajadah. Ataupun surah Yasin. Surah Yasin malam Jumaat tu lah kita baca semua tu. Dan baca pada rakaat kedua akan surah Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk. Ataupun surah Ad-Dukhan, yang mana surah Al-Mulk kata Nabi SAW, orang yang siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia nak tidur,
ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia meninggal pada malam tu, maka dia akan direngakan azab kuburnya. Nah, orang yang beramal dengan surah Al-Mulk. Nah, Allah Ta'ala merengakan azab kubur bagi orang yang mengamalkan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lebih ni. Lebih kelebihan Allah Ta'ala nak bagi banyak ni. Nikmat hak bagi dah. Nah, nikmat boleh tengok, boleh berjalan. Boleh berjalan, boleh mana boleh dengar. Nikmat Tuhan bagi banyak dah. Lepas tu Tuhan nak bagi pula pahala lebih lagi. Lebih dah bagi ni. Nak bagi pula benda lebih lagi. Dah. Nak buat ke tambah? Benda buat. Nah, kalau orang berasa diri dia ni bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dia buat. Nak air kata tak padang. Nak Tuhan bagi lebih dah. Bagi lebih dah. Lepas tu nak tambah pula pahala lebih ni. Nak tambah pula ganjaran lebih ni. Nak. Lepas tu kau nak buat. Kalau tak buat kan rasa rugi pula. Nak bagi rasa malu pula dengan Allah Ta'ala. Bagi dah. Lepas nak bagi pula ganjaran lebih lagi. Peluang dah. Dan selepas itu adalah engkau kerjakan dan lagi pula ataupun surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan panjang lah. Kalau orang hak mengapa ingatlah. Orang sungguh-sungguh insya-Allah dia boleh mengapa, boleh ingat benda ni. Dan maka membaca surah ini telah warid datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata ada warid, ada datang daripada Nabi, hadis Nabi bahawasanya Nabi tidak akan sembahyang dia baca orang ba'diyah, dia baca surah ni, surah Sajadah, surah Al-Mulk, surah Yasin dan surah Ad-Dukhan. Dan yang dengan 2 kali sembahyang, 2 kali salam dan lagi pula dari Rasulullah, dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Maka telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelebihannya yang sangat besar. Banyaklah kelebihannya. Selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat. Apa panggil sembahyang sunat witir 3 rakaat? Kerana Nabi suruh kita dengan witir. Sebab itulah dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala sembahyang 6 waktu, 6 wajib. Kita 5 je, dia 6. Mana? Iaitulah witir ni wajib pada mazhab dia. Tak wajib. Orang ke mazhab dia wajib kena buat witir. Ada pun kita dalam mazhab Imam Syafi'i tak wajib, cuma sunat muakkadah. Dianjurkan, bahkan baik kalau kita buat benda ni, sunat witir ni. Tak, kerana sunat witir ni sunat yang Nabi Rasulullah Allah Subhanahu wa taala suka bagi orang yang mengerjakan mana sembahyang witir ni lah. Banyaklah bagi kelebihan-kelebihannya. Iaitulah orang yang mengerjakan sembahyang ni. Ada lagi pula bahawasanya sunat witir dikerjakan dengan ganjil lah. Ganjil sekurang-kurangnya paling dhaif sekali 1. Ni apa yang paling kritikal dah ni. Paling kritikal dah. Apa yang nyawa ikan dah. Paling apa panggil dok rok pun buat jugalah. Dok buat kan rugi pula. Panggil si. Dan selebihnya 3. Dan sapalah 11 rakaat dak witir ni. Dan katanya lagi kelebihan yang sangat besar witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama pada sembahyang witir mana? Surah Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada hingga akhirah. Dan pada rakaat yang kedua lepas daripada Fatihah Nabi baca Al-Kafirun. Kita nak ikut sunnah Nabi ni. Kalau rasa sayang, kata sayang Rasulullah, kita buat Tapi kalau rasa tak ada benda, tak ada arah. Kerana kita mudah-mudahan kita buat ni kita nak dapat syafaat Nabi, nak ikut dia supaya dapat pertolongan Nabi di akhirat esok. Kalau tak sabit dengan Rasulullah sampai kali ni, kita tak akan masuk Islam, kita tak kenal akan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam buat akan surah Al-Kafirun.
Dan pada rakaat yang ketiga bacalah surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, seperti mana hak kita buat pada malam bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kita buat 3 rakaat. Nah, 3 rakaat 2 kali salam. Tapi boleh juga kita buat 3 rakaat sekali salam pun tak apa. Nah, bukan kata tak boleh, boleh. Apa ada juga pendapat yang kata bahawasanya boleh kita nak buat dengan itu, tapi yang masyhurnya di tempat kita ni mana 2 salam, 3 rakaat dengan 2 kali salam. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit semayang malam, yakni semayang tahajud, maka akhirkan semayang witir itu, kerana semayang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Tetapi orang panggil lepas daripada semayang isyak, lepas doa, lepas wirid, lepas doa, maka kita semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Lepas ba'diyah isyak semayang pula mana orang panggil semayang sunat witir. Sunat witir. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu lazim dah bagi dia, bila dia saat itu akan bangkit tengah malam untuk sembahyang tahajud, untuk berqiyamul lail, maka disunatkan dia buat sembahyang witir mana tu pada ketika lepas sembahyang tahajud. Tetapi kalau sekiranya panggil tak sempat, memang kalau tak buat selalu takut bimbang dok kejut tengah malam, maka moleklah dia buat pada ketika lepas daripada sembahyang isyak. Maka lepas dia buat ni dah, mana lepas dia buat tahajud, maka dah kena buat witir dah. Kerana witir tidak akan berulang-ulang dalam satu malam. Witir hanya sekali saja. Sekali je. Kita ada 2 kali witir. Dan kemudian setelah itu adalah engkau mengisi waktu dengan banyak bermuzakarah ilmu atau mutalaah kitab. Bermuzakarah ilmu bagi orang ilmu. Orang yang belajar menuntut ilmu dia bermuzakarah. Kalau orang duk belajar pondok kok muzakarah duk tengah malam. Dah molek kat subuh baru sudah. Baru habis muzakarah kitab ni. Akan masalah-masalah ni. Ataupun mutalaah. Muzakarah ni apa panggil ramai-ramai. Apa panggil kalau itu usrah lah. Panggil. Ataupun bermuzakarah. Tengok apa masalah, apa hak tak kena, apa panggil masalah. Macam apa kalau lebih kurang panggil cikgu tuition lah. Dia tengok panggil anak murid tu. Atau telah kitab, dan janganlah engkau suka membuang waktu dengan bermain-main, bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada setiap hari itu, kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Dia kata bahawasanya janganlah kita bermain-main masa yang Allah Ta'ala bagi. Jangan suka membuang masa dengan bermain-main, dengan buat perkara yang tak memberi faedah. Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan yang menyudahi segala pekerjaanmu pada setiap hari itu, kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Nak nilai baik tak baik amalan ni mana? Hak akhir sekali, hak ngelas sekali. Akhir sebelum bangun, sebelum dia nak tidur ni. Maka sebab itulah dia kata kita sentiasa melakukan ibadat. Nak ayatnya bahawa dalam amalan ni, kalau orang hak betul-betul nak beramal, boleh sangat. Boleh sangat nak beramal, banyak amalan, banyak kaifiat, banyak cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh Imam Ghazali. Ajaran mana? Untuk memperkuatkan akan amalan akhirat. Apabila kuatnya amalan akhirat, kuatnya rohani, akan kuatlah segala jasadnya. Bahkan orang yang apabila kuat ruhnya kuat dengan ibadat amal-amal soleh, maka jasadnya pun kembali kuat juga, kembali gagah. Dan habis dan seterusnya adab-adab, iaitulah tidur. Tidur pun ada adab. Bukan kata tidur ambil batal lebing boh dah. Ada adab dia, adab tidur. Ni dah ni apa jadi mengigal. Kena kerja bewok lah, kena kerja boy dia lah tu.
Kena kerja di gula dah. Berapa? Setengah daripada tak ada adab. Pakai tidur, pakai je lalu. Ni insya-Allah pada akan datang dia akan sebut pula adab ketika tidur. Tidur walaupun tidur ni nikmat sedap. Tak, tidur ni nikmat mana-mana. Orang panggil sedap tidur ni sedap mana? Sedap masa ngatuk lah. Kalau dok ngatuk batal dan lok tarana pun dok tidur. Tapi kalau dah ngatuk kau, mana? Atas-atas gitu tidur nera molek ada. Nak ayat yang tidur ni gitu. Nak nikmat tadi tu pada ketika ngatuk. Tapi walaupun gitu dia ada adab-adab dia. Nak kena buat benda. Sebab adab ni penting. Sebab akhlak ni penting. Tak, adab dengan orang tua, adab dengan orang muda lagu mana. Tak, adab dengan sama-sama sendiri. Bahkan hak tidur pun dalam Islam ajar juga ada adab tidur. Dekat tidur ni tak sabit benda dah dengan orang kita je lah. Tapi ada adab dia. Supaya tidur sana tu sentiasa dalam kebajikan. Tak tidur dengan sia-sia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.